Cikgu nak pula, saya cikgu nak pergi mana? Dia ni pun serba salah lah. Nak abang kata nak pergi semayang, tapi kata pergi dia pula. Nak abang kata saya pukul 4 dah cikgu, saya tak semayang lagi. Hampir dia kurang. Susah pula. Tak abang, dia tak ada akal. Ni 80 orang nak karam dalam kapal ni. Tak semayang. Kita dah jadi ketua, dah jadi pemimpin. Benda ni kena jaga lah. Kita lah kena jaga benda ni. Kita ketua, kita pemimpin. Kita lah kena jaga benda ni. Orang susah lah kalau kita tak jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka siapa yang buat seperti yang diterangkan ini, nescaya Tuhan jadikan dia kaya dalam hatinya dan senang lenang badan dia. Itu dia. Siapa yang jaga ni hak Allah, diberi keutamaan. Semayang apa semua bagi keutamaan. Semayang apa semua ni bagi keutamaan. Kalau dia jenis orang yang mengutamakan agama dalam hidup dia sehari-hari, Allah akan bagi dekat dia ketenangan kepada dia. Tuan-tuan, tak ada ketenangan ni jahanam kita. Malam baca tafsir di masjid Badawi Kepala Batas. Kita baca tafsir suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat tu pendek aja, 3 ayat. 3 ayat yang Imam Syafi'i kata kalau sekiranya Allah tidak turun Quran, Allah hanya turun surah Al-Asr ni saja, Imam Syafi'i kata cukup untuk manusia buat panduan. 3 ayat yang ringkas tu. Imam Syafi'i kata kalau betul-betul orang faham maksud ayat daripada suratul Asr ini, cukuplah ayat ni nak bagi manusia jadi baik. Tidak perlu Quran turun semua sekali. Bukan maksudnya Quran tu tak perlu. Maksudnya dia nak abang kata surah Al-Asr itu penting dipahami. Dalam pada tu dia duk cerita tentang innal insana lafi khusr. Cerita tentang manusia dalam kerugian ni. Dia kata berapa banyak manusia rugi dalam dunia ni. Dia kata manusia yang rugi ni di antaranya ialah manusia yang sakit jiwa. Dia kata sakit jiwa. Saya bawa contoh semalam. Saya kata berapa banyak budak sekolah sakit jiwa lah ni. Ada setengah sekolah tu, ya Allah, dinding sekolah tu dah kotak dah, berdanuk, cat pun dah jadi macam-macam dah kotak dah. PIBG bagi duit peruntukan sikit, bubuh cat baru. Nak bagi sekolah jadi elok. Sekolah elok, hampa tengok sekolah elok, hampa mengaji mudah sikit. Orang bubuh cat nak bagi elok tu, nak bagi hati hampa tenteram. Cat tak dan kering, dia pergi tapak kasut dia bubuh penuh di dinding tu. Berapa banyak sekolah macam tu? Tuan-tuan boleh bayang tak ni budak-budak hak macam ni ni? Sakit jiwa. Dia pergi duduk tapak kasut, bubuh, penuh dinding tapak kasut. Cat tak dan kering lagi, dia pergi pelingkup balik. Saya kata semalam tak apa lagi lah, takat tidur tapak kasut di dinding tu jadi corak bunga elok bilah. Kita kata bilah tak apa habis. Dah orang bubuh dalam bilik ayak tu, orang bubuh cermin muka. Bubuh cermin muka tu dengan tujuan supaya bila hampir kat cermin tu tengok muka hang, bolehlah cerminkan diri hang sendiri. Tengok awak lah muka aku macam jemuan, macam jebot. Muhasabah diri bila tengok cermin muka. Kalau tak mau muhasabah pun korang-korangnya orang bubuh cermin muka tu kemudahan hang nak sikat rambut. Pasang aja cermin muka, tak dan petang, pecah habis semua. Tak apa lagi lah, kita kata cermin muka ni boleh gagah lagi lah. Tak ada pun dia pakai sikat rambut begitu lah. Sampai orang bubuh pancung dalam jamban untuk kemudahan dia nak basuh, nak apa lepas dia qada hajat. Orang bubuh pancung untuk kemudahan dia nak bersih diri dia. Dia cabut kepala pancung tu buang, bagi tak ada kepala. Kita tengok berapa banyak sekolah macam ni. Apa satu sakit ni dalam diri budak-budak ni? Apa sakit apa? Apa sakit budak-budak ni? Kena wabak SARS kan jadi begitu. Kan? Mereka memang tak faham. Ini manusia. Pasal apa? Allah tidak bagi ketenteraman dalam diri dia. Dia tak ada ketenangan. Dia tak tenang. Dia jadi manusia yang halu'ah, yang keluh kesah, yang jadi resah gelisah. Dia jadi manusia macam tu. Dia rasa di rumah dia tak boleh duduk hangat. Dia rasa mak dia benci kat dia. Dia rasa pak dia meluat kat dia. Dia rasa cikgu sekolah semua nak memusuhi dia. Dia tak boleh. Dia jadi sakit jiwa. Ini dia kata manusia yang dalam kerugian. Dia jadi macam ni. Pasal apa? Pasal dia tak duduk dalam kumpulan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia tak jadi orang beriman dan dia tidak beramal soleh. Kerana tu dia jadi macam tu.
Dia kata maka dia jadi macam ni dan rosak diri dia sendiri. Maka siapa-siapa memperbuat seperti yang diterangkan itu, nescaya Tuhan jadikan dia kaya dalam hatinya dan senang lenang badannya. Siapa yang jaga benda-benda fardu dia jaga, ditambah pula dengan benda-benda sunat, perintah Allah dia patuh, larangan Allah dia jaga betul-betul, Allah akan bagi jadi dia ni orang yang kaya dalam hati dia dan dia senang lenang. Tidaklah dia berduka cita, bahkan dia suka cita dengan sentiasanya. Contoh, satu-satunya ubat untuk dapat ketenangan, agama aja. Agama aja. Tak ada agama, tak ada ketenangan. Mengaku kata kita beragama saja tak cukup. Kena buktikan pengakuan kita, kata kita orang Islam, kita beriman ni, kita kena buktikan. Buah keimanan ialah amalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jikalau tidak banyak datang harta berhimpun kepadanya sekalipun, dia tetap tenang. Orang yang tenang ni, dia tak ada harta pun dia tak keluh kesah. Dia boleh tenang. Dia tak keluh kesah dengan harta yang ada sikit kat dia ni. Dan yang demikian itulah diajak oleh Nabi SAW kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammah ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, siapa ada akhiratnya kuat pedulinya, nescaya dijadikan Allah Ta'ala akan kayanya di hatinya. Nabi janji dah. Nabi bila dia janji ni, Allah janjilah. Hak Nabi cakap tu, Allah yang suruh Nabi cakap. Wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi habaq dah dalam hadis ni, Nabi kata barang siapa yang agama tu kuat peduli dia, dia ambil berat kasih agama. Dalam mendidik anak pun, didikkan agama. Tonton tengok pelajar cemerlang di Ma'had Muhammadi Kelantan hari tu ni. Pelajar cemerlang terbaik STPM seluruh Malaysia. Budak Ma'had Muhammadi Kelantan. Orang tanya pak dia, apa rahsia pakcik didik anak pakcik jadi cemerlang apa semua? Dia kata tak ada apa. Dia kata saya didik cara agama. Ambil nak kata apa? Jadi cakap banyak. Sama dengan saya pernah sebut dulu, Peladang Jaya mana ke seorang dulu ni, orang Perak juga. Anak semua graduate universiti, bukan graduate koman-koman punya graduate ni, graduate hebat-hebat, doktor pakar berapa orang anak dia. Buat peladang biasa aja. Anak doktor pakar, dia ada berapa orang, engineer apa, senior engineer, semua hebat-hebat anak-anak dia. CEO company-company besar, anak-anak dia. Tengok pak keluar main, muka punya cantik. Orang pergi interview dia, tanya dia apa rahsia, resipi kejayaan pakcik ni, sampai anak-anak pakcik ni jadi bagus macam ni. Jawab apa? Dia kata, saya pun tak pandai lah. Dia kata, saya ni peladang aja, dia kata. Tapi saya pastikan agama ada kat anak-anak saya. Orang tanya lagi, lain daripada tu apa? Tak tahu nak kata hal lain. Saya didik, saya kira agama. Lain selebih pada tu Allah lagi. Ambil. Reporter nak tulis pun tak arti nak tulis apa. Tak arti nak tulis. Apa takkan banyak ni. Dia cakap bagi lebih sikit. Abang lah lebih-lebih resipi apa aja, motor ke ada sikit ke bubuh, apa rempah kari cak babas ke apa kan. Abang bila kan bagi. Tak ada. Yang tu lain tak arti nak buat apa. Tu lah saya buat begitu. Agama lah. Lain Allah lagi. Cantik tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan dia tunjuk. Dia tunjuk ni hak Nabi kata ni. Dia tunjuk kata betul hak Nabi kata tu. Dan bukan setakat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaya dalam hati dia saja. Bahkan dihimpunkan kepadanya akan segala kerjanya. Maksudnya kerja dia beres semua. Wa jama'a lahu shamlah. Maksudnya urusan kerja dia beres. Orang yang agama menjadi kepentingan dalam hidup dia, yang pertama sekali, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Tuhan bagi kaya dalam hati dia. Dia rasa cukup apa yang Tuhan bagi. Dia syukur pada Tuhan banyak-banyak. Satu benda yang cukup hebat, anugerah cukup besar Tuhan bagi kat dia. Dia rasa dia syukur dengan Tuhan apa yang dia ada. Tidak cukup dengan dia jadi manusia yang cukup syukur dengan Tuhan. Wa jama'a lahu shamlah. Semua